Ambil gambar dulu ya. Sebab bukan senang naik pentas ini. Oh, sini profesional. Tidak ambil. Oke. Thank you. Terima kasih kepada Pak Antusala kita untuk pengenalan yang begitu luar biasa. Thank you. Beri tepukan nggak boleh? Salam sejahtera dan selamat bertemu juga para hadirin dan orang baru yang berada di Dewan Tunku Chancellor yang di sini. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya rasa cukup berbesar hati dan bangga sebab diberi peluang berada di atas pentas ini berkongsi selama 45 menit. Mengapa? Sebab saya tamat pengajian dari University Sains Malaysia tahun 94, saya belajar 4 tahun. Hanya 10 saat naik atas turun bawah terima saja. Tapi hari ini 45 menit itu penghargaan yang cukup tinggi untuk saya. Thank you. Terima kasih kepada pengurusi projek ini Ahmad Junadi dan juga Profesor Maya Salin dan juga Elkan sebab memberi peluang kepada saya. Dan saya juga tanya, mengapa pilih saya? Saya dicalonkan untuk berkongsi topik ini, berjaya di usia muda. Dia kata, adik saya lah, saya tanya mengapa saya dicalonkan. Sebab kamu berjaya bila kamu umur 29 tahun. Sebelum umur 30 tahun kamu sudah jadi jutawan. Dan rangkaian kamu ada 17 orang jutawan dalam masa 16 tahun. Jadi kamu layaklah berkongsi cerita. Jadi salah satu banggalah. Jadi okeylah datang UM berkongsi. Tapi saya tak sangka di Dewan Tunku Chancellor ini. Dan ramai berapa ribu orang di depan saya. Dan saya pun bersedialah untuk buat nak berkongsi. Sebelum tu saya berkongsi cerita sahaja. Ya, topik yang pertama Dr. Edward, multinational company berbanding dengan perniagaan pemasaran berangkaian. Jadi anda sudah tahulah. Bayangkan kalau anda dapat berjaya di usia muda. Dan topik yang kedua, jutawan kita Haji Jamaluddin sudah kongsi reality. Dan kita memilih untuk berubah. Dan topik saya ini adalah bukan berkongsi saja. Saya sendiri pergi internet cari bahan. Saya pergi kedai buku. KLCC, Kinokuniya, MPH. Cari bahan untuk tulis. Yaitu bagaimana berjaya di usia muda. Tak ada bahan. Kurang bagus. Jadi saya berhayrat mengapa tak ada bahan. Jadi mungkin ada dua sebab. Satu, jarang ada orang berjaya di usia muda. Betul? Kedua, walaupun dia berjaya, tapi dia kedekut berkongsi. Dia tak tulis, tak ajar kita berjaya. Atau dia terlalu genius, dia pakar, dia boleh berjaya jadi jutawan. Kita tak mungkin, kita orang biasa. Jadi topik saya hari ini, tak ada bahan rujuk. Jadi saya pergi interview, temu ramah, jutawan-jutawan, Elkan yang sebelum umur 30 tahun, dan saya sendiri, dan saya tulislah ini topik khas untuk anda semua. Saya harap apa yang saya kongsi di sini 45 menit, apa itu kekayaan, bagaimana kita berjaya, mengapa kita mesti berjaya di usia muda, apa kelebihan orang muda, terutama anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Jadi bagaimana kita berjaya menjadi jutawan sebelum umur 30 tahun. Are you ready? Are you ready? Oke ya? Jadi hari ini kita ada convention yang di sini apakah objektif kita? Objektif kita adalah one student, one business, say no to unemployment. Belum masa satu pelajar, satu perniagaan. Dan kita kata no kepada pengangguran. Ya, jadi kita ada kita tanggungjawab kita berdikari dan kita mendidik kita bagaimana menjadi usahawan. Jadi kita cukup bernasib baiklah. Kalau masa saya di USM memang tak ada kursus begini. Tak ada sini ajar saya, tak ada orang lain ajar saya. Walaupun saya belajar ekonomi dan accounts. Itulah sebab saya jadi orang biasa. Bila datang ke UEM, University Elkan Malaysia, baru saya belajar ini. Bagaimana? PJJ. Tahu tak PJJ? Pendidikan jarak jauh. Itu istilah di universiti. Istilah di Elkan adalah projek jadi jutawan. Oke? Projek jadi jutawan. Jadi mari kita kaji.
yaitu statistik, yaitu data-data daripada kerajaan. Berapa pelajar baru setiap tahun? Kalau kerajaan 190.000, kalau swasta 167.000, yaitu satu tahun 358.000 pelajar baru. Wah, hebat. Dan ini daripada data statistik kerajaan. Berapa jumlah pelajar dari universiti keluar dari universiti setiap tahun, yaitu output of the graduates. Satu tahun 75.000 pelajar tamat pengajian dari universiti. 70.000. Universiti UM satu tahun 7.000 pelajar baru keluar dari universiti. UKM 6.000, UPM 7.000, UIM 7.008, UPM Universiti Pertahanan 469, Tak College 10.000. Jumlah inilah 75.000, tak masuk lagi termasuk UUM, USM. Coba bayangkan begitu ramai pelajar keluar dari universiti setiap tahun. Dan inilah unemployment. Berapa peratus orang yang menganggur, yaitu unemployed selepas keluar dari universiti. UM 2,6% sahaja. Tapi hari ini bukan kita kata unemployed sahaja, tapi kita adalah PJJ, Projek Jadi Jutawan. Oke, topik saya adalah kejayaan di usia muda, khas untuk anak-anak muda yang selepas umur 18 tahun sampai sekarang. Dan orang bukan muda pun layak sebab dia ada anak, ada saudara, atau dia ada cucu juga. Ada seorang dari Al-Ustaz umur 70 tahun, 75 tahun datang sini juga belajar supaya kasih paham anak cucu dia dapat pulang jadi anak jutawan, cucu jutawan. Beri tepukan buat mereka. Jadi kalau kita nak berjaya jadi jutawan, kita kena faham apa itu kejayaan dahulu. Apakah makna kejayaan? Di sini saya tulis tarifkan kepada 5K. 5K itu mungkin erti kata lain pendapatan 5K, 5 figure income. Tapi di sini kejayaan adalah 5K. Apa K yang pertama? Kekayaan atau keuangan. Itu adalah cara mengukur yang paling asas, yang paling senang bahwa itu orang berjaya atau tidak. Setuju atau tidak? Orang itu ada 1 juta, ada 10 juta, ada 20 juta. Oh, itu jutawan, orang yang berjaya. Itulah erti kata yang paling mudah kita fahami. Jadi berjaya bermaksud mesti ada wang yang banyak. Sebab wang bukan segala-galanya. Tetapi wang dapat mencapai banyak perkara dalam hidup kita. Banyak perkara dalam hidup kita perlukan wang. Kedua, kesihatan. Kalau tak ada kesihatan, kekayaan kurang bermakna. Kalau tidur di hospital 1 tahun, wang itu siapa punya? Orang lain. Orang lain. Jadi kita menikmati kekayaan kalau kita sehat. Jadi tarif, makna kejayaan adalah, yang kedua adalah kesihatan. Yang ketiga, kebebasan. Dr. Edward sudah katakan, gaya hidup yang bebas. Kita bukan nak wang sahaja, bukan kita nak sehat sahaja, kita ada masa. Ada masa untuk teman, keluarga, untuk anak, dan atau kita pergi melancong. Dan kita mau juga keluarga yang bahagia. Apa kita tujuan kita berjuang? Kita susah-susah 30 tahun untuk siapa? Untuk anak-anak kita, ibu bapak yang kita sayangi. Setuju tidak? Kan jangan lupa ahli keluarga kita, ibu bapak yang kita sayangi, anak-anak kita. Kita berjuang. Jadi kita mau keluarga yang bahagia, ceria, harmoni. Yang kelima, K yang kelima adalah kerohanian. Mau gembira. Ada orang ada wang, ada apa bangsa, tetapi hari-hari masam muka. Tengok dia tak happy, susah hati, sedih. Mengapa orang kaya sedih, susah hati? Sebab dia tak ada kerohanian. Dia tak tahu macam mana lepaskan tekanan. Dia bagaimana untuk berjaya atau dari segi kerohanian. Jadi ikut falsafah pendidikan Malaysia. Tahu tak? Saya bekas pegawai pendidikan.
ikut falsafah pendidikan Malaysia adalah Jerry. Bukan yang kita makan Jerry ya. J adalah jasmani. I adalah emosi. R rohani. I intellectual. Intelek. Jadi falsafah Malaysia melahirkan insan yang ada Jerry. Falsafah UEM melahirkan orang yang ada 5K. Boleh ya? Faham ah? 5K?